Mamat dan kami bawakan paparan negeri-negeri dan lintas langsung dari Sabah dan juga Sarawak. RM5 juta diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM setahun bagi memperkasa golongan muda untuk memacu negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan diberikan selepas berpuas hati dengan prestasi ditonjolkan MBM selain elak berlaku kekangan keuangan. Permintaan supaya pentadbiran MBM dan program-program itu tidak ada kekangan dari segi keuangan. Kita bantu sekadar yang mampu, tetapi oleh kerana memandangkan saudara Izzat Hamid, Izzat Afifi dan rakan-rakan menunjukkan kesungguhan mereka termasuk dalam menjayakan negara madani dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan nilai, dengan ihsan, maka saya setuju supaya diberikan peruntukan RM5 juta. Beliau berucap demikian pada majlis perasmian sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan di Port Dickson Negeri Sembilan. Dalam majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menyempurnakan pelancaran model pembangunan belia madani 2030 yang menjadi pelengkap kepada dasar belia Malaysia. Perdana Menteri turut memaklumkan cadangan syarikat berkait kerajaan GLC terlibat dalam program latihan belia akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri untuk dibuat penilaian sebelum dapat diluluskan. Saya akan bawa untuk pertimbangan Jemaah Menteri dalam masa singkat, dan saya percaya Hana dan Adam boleh peringatkan supaya gasing-gasing terlibat, baik Perkeso, baik Khazanah, baik Petronas, turut terlibat dalam program latihan di Institut Latihan Belia di bawah KBS. Isu pelindungan hak cipta hasil kerja pengamal media antara perkara diberi tumpuan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD selain menjaga kebajikan golongan berkenaan. Menterinya Fahmi Fadzil berkata dengan ledakan teknologi kini banyak hasil kerja pengamal media digunakan sewenang-wenangnya tanpa kebenaran termasuk kandungan di media sosial. Di peringkat organisasi media, saya lihat ada kewajaran untuk mengadakan satu perbincangan dan mungkin satu kata sepakat di mana sebagai satu kita panggil United Front lah, rakan-rakan media, dan kita boleh jemput contohnya penyedia platform media sosial untuk mendengar, mendapat pandangan dan mewujudkan satu saluran untuk terutama mengekang salah guna IP, intellectual property dari rakan-rakan wartawan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke Rumah Media Perak sempena Hari Wartawan Nasional 2023 di Ipoh. Perkembangan rang undang-undang RUU bagi menuntut syarikat gergasi teknologi seperti Google dan Meta untuk membayar kandungan berita kepada syarikat media tempatan. Fahmi memaklumkan beberapa siri perbincangan telah diadakan bersama organisasi media dan pihak kementerian. Kita telah bawa beberapa pandangan ini ke perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Walau bagaimanapun kita masih di peringkat awal, kerana ada beberapa perkembangan kalau kita lihat di negara-negara lain yang menampakkan sedikit tentangan ataupun cabaran, tapi apa yang berlaku di negara lain tidak semestinya berlaku di Malaysia. Jadi kita ambil maklum dan insya-Allah kita akan usahakan penyelesaian yang sesuai dan sesuai manfaat dengan keperluan kita di Malaysia. Sebelum ini, Kanada memperkenalkan RUU Akta Berita dalam Talian yang bertujuan membantu industri berita yang berdepan krisis selepas beratus-ratus penerbitan berita ditutup dalam beberapa dekad kebelakangan ini.
Sempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2023, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan RM1 juta untuk tabung kasih Hawana dan ia bertujuan membantu wartawan veteran dan bekas pengamal media yang berdepan keuzuran dan kesukaran hidup. Tambah, tugas wartawan bukan hanya merakam tetapi pencetus idea kepada pelbagai perubahan berdasarkan nilai dan akhlak sebagaimana yang digagaskan menerusi konsep Malaysia Madani. Pada masa sama, beliau juga mahu pelapor media di negara ini tidak terbatas dan bebas sepenuhnya daripada sebarang pengaruh. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan Hawana 2023 di Ipoh bertemakan Media Bebas Tunjang Demokrasi, dan beliau juga mencadangkan agar penganjuran Hawana pada masa akan datang diberikan kepada pimpinan Majlis Media atau golongan wartawan seperti mana dilakukan Kementerian Belia dan Sukan terhadap sambutan Hari Belia. Kerjasama rapat Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bersama Kementerian Pendidikan KPM berupaya mengatasi isu lambakan graduan bidang perguruan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ia juga penting bagi KPT untuk mengetahui unjuran keperluan guru yang hanya boleh diberikan oleh KPM. Dalam masa sama, Universiti Pendidikan Sultan Idris juga dimaklumkan agar institusi itu menumpukan kepada pengeluaran guru bagi bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET. Soal kita sekarang ialah mungkin dengan ramainya yang ambil kursus perguruan, kita perlu lihat bahawa perguruan ini bukan saja untuk dibekalkan kepada sekolah kerajaan. Dia boleh juga sekolah swasta, dia boleh juga menjadi guru di luar negara dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas program Semarak Komuniti Kota Tinggi bersama Universiti Malaysia Terengganu UMT di Sekolah Kebangsaan Sedeli Besar Kota Tinggi Johor. Dalam perkembangan lain, KPT juga bakal mengadakan beberapa perubahan termasuk pelaksanaan pendidikan secara anjal. Keperluan itu termasuk cadangan melaksanakan sesi pembelajaran beberapa tahun di universiti dan di rumah secara dalam talian. Perubahan itu bagi menarik lebih ramai golongan muda melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi selain tempoh sebahagian kursus dipendekkan dari 4 tahun kepada 3 tahun selain kemasukan ke TVET berdasarkan keputusan peperiksaan awam. Kita akan tekankan kepada industrial training dan work-based learning. Maknanya tak semuanya mesti dalam kelas. Kalau work-based learning, beberapa bulan dalam industri. Jelasnya jumlah permohonan kemasukan ke universiti awam dari 2020 hingga tahun lepas meningkat sehingga 85%. Penyertaan ibadah korban di Tanah Suci masih dibuka kepada jemaah haji dan juga bukan jemaah haji di Malaysia sehingga 6 Zulhijjah ini menggunakan aplikasi tijari dan kaunter cawangan tabung haji TH di tanah air. Harga seekor kibas bagi tahun ini adalah RM900 dan ini merupakan sebahagian perkhidmatan ditawarkan TH tahun ini bagi memudahkan urusan jemaah serta rakyat Malaysia yang ingin menyertai ibadah korban. Pengarah Operasi Keuangan Samsul Bahar Samsudin berkata sehingga kini lebih 6,000 penyertaan diterima bagi tujuan ibadah korban di Tanah Suci. Korban kita lakukan dengan kerjasama Islamic Development Bank. So segala-galanya diaturkan daripada awal hingga akhir oleh Islamic Development Bank. Korban akan dilakukan di Tanah Suci, manakala daging-daging korban akan diagihkan di Tanah Suci, di Tanah Haram ni, juga di luar dan juga di 25 negara lain. Semuanya akan diuruskan oleh Islamic Development Bank. Tahun lalu seramai kira-kira 4,500 penyertaan diterima daripada para jemaah dan bukan jemaah dari Malaysia. Selain korban, khidmat pembayaran lain seperti dam hanya boleh dibuat menerusi aplikasi tijari tanpa pembukaan kaunter. Jemaah yang mempunyai masalah penggunaan aplikasi tersebut boleh merujuk kepada pihak keuangan di maktab. Dan sebelum kita perkembangan berita selanjutnya, kita ikuti laporan cuaca semasa oleh Met Malaysia bersama pegawainya Nur Shazlinda. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini.
Baik, kita mulakan laporan dengan memberi penumpuan kepada amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama dan juga kedua, melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning, melibatkan kawasan di sekitar Kuning dan juga Jingga, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar Selat Melaka Utara, Labuan dan juga Sulu. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 2 Jun 2023 dan harus diingatkan bahawa keadaan ini amat berbahaya kepada semua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baik, kita teruskan dengan melihat paparan gema radar pada petang ini. Lihat keadaan cuaca cerah di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia. Namun, hujan berserta ribut petir masih lagi dicerap melibatkan kawasan di sekitar negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak dan juga sedikit di Johor Timur. Keadaan hujan yang melibatkan kawasan pantai timur iaitu di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Dijangka keadaan hujan ini boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Namun di sekitar negeri Perak, Selangor dan juga sedikit di negeri Sembilan ini kita jangkakan akan kembali reda sedikit masa sahaja lagi. Baik, kita teruskan dengan keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat keadaan cuaca hujan di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar Mukah dan juga sedikit di Kuching, Sarawak. Juga turut dilihat keadaan hujan di satu dua tempat di bahagian pedalaman negeri Sarawak. Kita jangkakan untuk keadaan hujan ini akan kembali reda sedikit masa sahaja lagi. Manakala bagi negeri Sabah, keadaan cerah di hampir keseluruhan bahagian. Namun hujan juga turut dilihat sedikit di bahagian Sandakan Sabah. Justru itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dari Sabah kita bersama Inisia Daulus dan antara fokusnya Minggu Latihan Kebangsaan dapat sambutan yang menggalakkan. Jadi silakan Anne. Ya, baik Miza. Minggu Latihan Kebangsaan 2023 atau National Training Week NTW yang diadakan secara serentak di seluruh negara bermula 22 hingga hari ini mendapat sambutan menggalakkan. Program diajarkan bertujuan mendedahkan usahawan Bumi Putra kepada asas pengurusan keuangan dalam perniagaan. Sambutan agak menggalakkan ini hanyalah sebahagian kecil sebenarnya. Tapi seluruh negara kita telah mendapat seramai lebih kurang 120,000 penyertaan seluruh negara dengan 21 kursus yang telah ditawarkan. Jadi ini memang agak baiklah. NTW 2023 yang diterajui Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia HRD Corp, sebuah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia, merupakan minggu kesedaran latihan besar-besaran yang menghimpunkan pelbagai pihak, organisasi serta individu daripada pelbagai latar belakang dan industri. Inisiatif ini memberi peluang pembelajaran dan pembangunan kemahiran yang lebih luas menerusi penganjuran program dan aktiviti latihan yang meliputi pelbagai topik dan bidang kemahiran secara percuma.
Sambutan Pesta Keamatan Wadah Terbaik Rakyat untuk kekal bersatu padu seterusnya menjadi contoh konsep perpaduan terbaik masyarakat berbilang kaum. Sama seperti perayaan lain, keamatan juga mampu memupuk semangat kerjasama untuk membangunkan negeri ke peringkat lebih tinggi. Adun Liawan Datuk Anwar Ayub Aman berkata demikian semasa sambutan Pesta Keamatan 2023 peringkat Mukim Lingkudau di Kampung Limbawan, Keningau. Ini adalah satu perayaan yang dirayakan oleh semua masyarakat dan dia tidak mengira agama, bangsa, dan inilah keunikan kita. Saya minta beberapa kampung untuk bergabung supaya ini lebih mengeratkan lagi silaturahim dari satu kampung ke satu kampung. Dalam pada itu, Datuk Anwar mahu keunikan budaya pelbagai kaum di Sabah terus dipelihara sebagai khazanah warisan budaya yang berupaya menyumbang kepada pembangunan ekonomi negeri. Pendidikan kerohanian perlu dititik beratkan dalam program pemulihan penghuni di institusi penjara Sabah. Ini kerana penjara bukan sahaja menghukum mereka yang melakukan kesalahan namun bertanggungjawab memulih, memimpin dan mendidik pesalah sebelum kembali ke pangkuan masyarakat. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Nora Musa berkata, pihaknya amat mengalu-alukan kerjasama pelbagai pihak untuk membantu dalam program pemulihan kerohanian penghuni di penjara. Kita haraplah melalui aktiviti pendidikan kerohanian ini, para penghuni kita dapat terbentuk akhlaknya. Sebab kita yakin dan percaya bahawa akhlak seseorang itu boleh kita ubah melalui pendidikan agama yang kita bagi kepada penghuni. Antara pengisian program pemulihan di penjara ketika ini termasuklah kelas Fardu Ain dan kelas bacaan Al-Quran selain penganjuran festival kesenian Islam dengan harapan dapat membentuk kepribadian dan akhlak yang mulia sekaligus menjauhkan mereka daripada terjerumus semula dalam kancah jenayah. Beliau ditemui RTM selepas menghadiri forum Anjung At-Taqwa Sabah FM bertajuk Bukan Jalan Terakhir di Penjara Wanita Kota Kinabalu. Kerajaan negeri sentiasa menyokong dan membantu badan bukan kerajaan NGO menganjurkan program kebajikan untuk rakyat. Ia penting bagi membolehkan lebih ramai golongan kurang berkemampuan dapat dibantu. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, dalam masa sama beliau mahu NGO terbabit bekerjasama dengan agensi kerajaan lain untuk tujuan seumpama. Ini adalah satu program yang cukup bermanfaat, cukup terpuji dan saya bagi pihak kerajaan yang ada di negeri Sabah ini mengucapkan terima kasih dan syabas kerana membantu kerajaan di dalam membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Datuk Nizam bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Berhatan Perdana 2023 Anjuran Pertubuhan Kebajikan Anugerah Kasih Malaysia Perkasih Negeri Sabah di Masjid Raya Tawau. 100 kanak-kanak dalam kalangan B40 menyertai program ini. Pelaksanaan aktiviti gotong royong penting untuk meningkatkan kesedaran orang ramai menjaga kebersihan alam sekitar bagi mengekang penularan wabak penyakit. Gotong royong juga perlu bagi memastikan keindahan alam sekitar dijaga untuk dinikmati generasi akan datang. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Liawan, Frederick Philip berharap masyarakat terus memberi kerjasama untuk menjayakan program sedemikian. Untuk memberi kesedaran kepada penduduk setempat, kesedaran supaya menjaga kebersihan ataupun kesihatan diri dan keluarga. Beliau menyatakan demikian semasa program gotong royong perdana anjuran kumpulan Yayasan Sabah Zon Pedalaman Utara dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Liawan di Kampung Agudon, Keningau. Dalam program ini, kumpulan Yayasan Sabah turut menyampaikan peralatan gotong royong kepada Jawatan Kuasa Kampung Agudon, Keningau. Sangat-sangat membantu dan penduduk kampung pun sangat-sangat berterima kasih atas sumbangan yayasan dengan UPPM.
Baik, perkongsian itu mengakhiri paparan dari negeri di bawah Bayu. Teruskan kesetiaan anda bersama Berita RTM. Kembali ke Angkasa Putih bersama Miza. Miza? Baik, terima kasih Henisha. Konvoi kembara 60 tahun Sarawak Merdeka yang bermula hari ini di Lawas antara fokus dari Sarawak. Perinciannya bersama Vanessa Maring di sana. Silakan V. Ya, Miza, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menzahirkan ucapan tahniah kepada bahagian Limbang, khususnya Lawas kerana menjadi lokasi pertama penganjuran konvoi kembara 60 tahun Sarawak Merdeka. Jelas beliau, konvoi kembara tersebut kelak akan melintasi setiap daerah yang ada di seluruh Sarawak dan diisi dengan pelbagai program sepanjang perjalanannya. Antara program yang diadakan termasuk pameran digital 60 tahun Sarawak Merdeka bagi mengenang kembali pemimpin-pemimpin yang pernah memimpin Sarawak sepanjang 60 tahun kemerdekaannya. Ujar beliau lagi, konvoi kembara tersebut juga akan menjadi landasan bagi membangunkan setiap sudut di seluruh Sarawak dan menjadikan negeri ini sebagai sebuah negeri yang maju serta berpendapatan tinggi menjelang 2030. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian dalam sesi ucapannya di Majlis Makan Malam Komuniti Bersama yang amat berhormat Premier Sarawak di Stadium Tertutup Lawas. Terdahulu ketika memberi ucapan, Timbalan Premier Datuk Amar Wan Tengah Ali Hassan berkata kerajaan di bawah gabungan Parti Sarawak GPS telah memperuntukkan 1.5 bilion ringgit bagi melaksanakan projek-projek di bahagian Limbang yang kini dalam proses pelaksanaan, perancangan dan perbincangan manakala terdapat sebahagiannya sudah siap. Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah turut menyeru agar masyarakat Sarawak terus mempertahankan hubungan perpaduan yang kukuh agar hala tuju yang dirancang oleh pihak kerajaan dalam meningkatkan ekonomi dan kemajuan negeri dapat dicapai. Rami Gawea Semebak 2023 RGS 23 lambang aktiviti perpaduan ciri khas Sarawak bagi mempamerkan budaya sesuatu kaum tersebut. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas memberitahu demikian semasa merasmikan sambutan tersebut di Kampung Semebak Kuching. Ujar beliau, budaya sedemikian perlu dipelihara demi kepentingan anak cucu. Dalam pada itu, kata beliau lagi, aktiviti tersebut juga wajar diketengahkan untuk mempromosikan Kampung Semebak sebagai satu destinasi pelancongan kerana kampung tersebut sangat dekat dengan bandar. Pada masa yang sama, Datuk Ahmad Douglas turut mengumumkan geran pembangunan sebanyak RM40,000 dan RM150,000 dari unit agama-agama lain Unifor untuk keperluan aktiviti keagamaan kampung tersebut. Menghormati perbezaan dan meraihkan kepelbagaian adalah aspek penting untuk menjayakan konsep Malaysia Madani. Menurut Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri Chan Ming Kai, keyakinan dan kepercayaan sesama sendiri di dalam masyarakat pelbagai kaum juga merupakan aspek yang amat penting dalam konsep Malaysia Madani. Sudah keras mas video. Saya tak tahu apa dia cakap, tapi saya yakin dia bukan cerita buruk saya. Dia mungkin dia harmoni. Otherwise, it will be a problem. Beliau berucap sedemikian ketika mewakili Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Majlis Peragawai Anjuran Persatuan Daya Iban Sarawak Sadia yang diadakan di Sibu. Mengulas lanjut, beliau menjelaskan cabaran kerajaan kini adalah untuk menerapkan konsep Malaysia Madani dalam semua seperti struktur polisi dan undang-undang. Beliau yakin Sabah dan Sarawak adalah pendukung utama dan contoh terbaik dalam menunjukkan keharmonian serta kepelbagaian kaum di Malaysia. Chan Kai Ming berharap lebih ramai ahli masyarakat yang bersifat lebih bersederhana tampil menyokong dan bersuara dalam usaha kerajaan perpaduan ini untuk menerapkan konsep Malaysia Madani. Ini katanya lagi penting bagi menyeimbangkan suara sebilangan kumpulan kecil yang lebih konservatif dan berpandangan lebih ekstrim. Tegasnya, jika peringkat akar umbi tidak berubah, maka sukar untuk mengubah polisi yang mendukung konsep Malaysia Madani. Dalam ucapannya, Chan Ming Kai turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM20,000 untuk Sadia bagi melaksanakan aktiviti mereka. Fasiliti kesihatan terus menjadi agenda utama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan rakyat di negara ini.
Timbalan Menteri Kesihatan Tuan Lukanisman Awang Sauni berkata pihak KKM telah membeli sebidang tanah di Bekenu Miri untuk membina sebuah klinik kesihatan baharu bagi memenuhi keperluan penduduk di Parlimen Sibuti khasnya di kawasan Lambir, Taman Tunku dan Bekenu. Beliau juga menjelaskan pembinaan klinik ini akan dibawa ke peringkat atasan dan kementeriannya untuk pelaksanaan berikutan keperluan yang mendesak ekoran peningkatan penduduk. Bagaimanapun, beliau memberitahu pembinaan klinik baharu itu akan diletak dalam rancangan Malaysia ke-13 berikutan RMK-12 akan berakhir pada tahun 2026. Tuan Lukanisman berucap merasmikan Majlis Pegawai dan penyampaian geran projek kecil luar bandar kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah-Rumah Panjang P218 Sibuti di Miri. Timbalan Menteri Kesihatan juga memaklumkan bahawa fasiliti kesihatan lain juga akan dinaik taraf oleh KKM seperti pembesaran klinik di Klinik Sepuh Port Nia dan juga pembinaan unit kecemasan di Klinik Tun Abang Haji Openg Simpang Bekenu. Mengenai majlis itu pula, beliau berharap sikap bekerjasama dan saling membantu dalam kalangan tuai-tuai rumah terus diperkasakan dalam menganjurkan majlis seumpama itu. Pada majlis itu juga beliau menyampaikan geran projek kecil luar bandar kepada 119 tuai rumah dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM357,000 bagi membantu mereka melaksanakan aktiviti-aktiviti di kampung masing-masing. Semangat permufakatan dan saling hormat menghormati antara pelbagai suku kaum di Sarawak khasnya di Miri hendaklah sentiasa diperkasakan bagi melancarkan lagi penganjuran setiap program yang dilaksanakan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan semangat perpaduan, persefahaman dan bertolak ansur mampu melahirkan masyarakat dan negara yang mampan. Malah beliau memberitahu semangat perpaduan yang dipupuk sejak dari kecil dan kuasa penolakan terhadap pengaruh negatif yang merosakkan keamanan serta keharmonian juga perlu dipertingkatkan. Datuk Seri Lee Kim Shin berucap merasmikan Majlis Ramah Tamah Gawai Dayak 2023 Anjuran Persatuan Harapan Miri di Pusat Aktiviti Warga Emas Miri. Beliau juga menyeru agar sikap saling membantu antara satu sama lain juga perlu diamalkan bagi menolong mereka yang memerlukan khususnya menjelang musim perayaan bagi meringankan beban dan berkongsi keriangan. Sehubungan itu, beliau turut memuji Persatuan Harapan Miri yang membantu bukan sahaja ahli tetapi juga golongan yang memerlukan seperti pesakit terlantar, golongan orang kurang upaya OKU, ibu tunggal dan warga emas dengan menyerahkan bantuan seperti kerusi roda, tepung susu, beras, gula, minyak masak dan roti. Lebih 100 ahli Persatuan Ahli Pusat Aktiviti Warga Emas Miri dan 20 orang penerima serta wakil-wakil dari agensi kerajaan dan swasta telah disajikan dengan pelbagai persembahan dan makanan pada majlis itu. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Subjek kesawanan perlu diperkenalkan bermula di peringkat sekolah menengah. Keperluan itu bagi memberi pendedahan awal kepada pelajar agar negara dapat melahirkan lebih ramai usahawan pada masa depan. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Mazlan memaklumkan berdasarkan statistik sedia ada, hanya 40% daripada 500,000 pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM melanjutkan pengajian ke tingkatan 6, institusi pengajian tinggi IPT awam dan swasta serta pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET. Justeru menerusi pembiayaan yang disediakan mencecah RM40 bilion dana perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS tahun ini diyakini dapat melahirkan lebih ramai usahawan terutamanya golongan belia. Kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan, dana pembiayaan PMKS iaitu perusahaan mikro kecil sederhana merangkumi pinjaman langsung, pembiayaan alternatif dan jaminan pembiayaan RM40 bilion.
Dana PMKS ini juga telah dibuka untuk permohonan mulai bulan ini. Bercakap selepas merasmikan Majlis Perhimpunan Agong Tahunan Gerakan Belia 4B Malaysia kali ke-42 dan 43 di Bandar Saujana Putra Selangor, beliau turut mengumumkan peruntukan daripada Kementerian Keuangan sebanyak RM150,000 kepada Gerakan Belia 4B Malaysia bagi menjalankan program berkaitan keusahawanan. Tadi saya telah meneruskan peruntukan. Kelab Kebajikan dan Sukan KKS Jabatan Penyiaran Malaysia mengadakan projek jejak gelandangan sekitar Kuala Lumpur Khamis lalu. Program melibatkan penyertaan seramai 50 warga jabatan itu serta kolaborasi bersama beberapa rakan strategik. Menurut Presiden KKS Ismail Senan, antara objektif program bagi meningkatkan kesejahteraan golongan gelandangan melalui sokongan sosial, emosi dan bantuan secara fizikal. Harapan saya lah semoga program-program macam ini kita perluaskan di negeri-negeri. Kita libatkan stesen-stesen artis negeri untuk sama-sama menjayakan program ini. Dan kita akan buat program ini bukan setakat program gelandangan saja, program-program sosial yang lain, kementerian yang lain. Kita akan perluaskan lagi. 200 pek makanan kering dan barangan keperluan harian serta 100 kotak makanan diagihkan kepada golongan tersebut. Penerima sumbangan ditemui menzahirkan rasa syukur atas sumbangan dan keprihatinan diberikan. Program macam ni saya sudah lalui dekat PTG, saya ingat ada 10 kali lah. Jadi setiap kali pun memang meriah, terutamanya untuk orang-orang yang duduk sini. Kalau boleh program macam ni dibuat, diteruskan lagi lah, dibuat lagi lah macam ni supaya dapat menjentik semangat kita orang semua. Semangat orang yang macam orang gelandangan macam kita orang ni. Baik, penduduk Taman Sri Manja Petaling Jaya dibelenggu kebimbangan risiko runtuhan berikutan tanah mendap di kawasan perumahan mereka. Keretakan dinding akibat mendapan tanah sejak 30 tahun lalu menjadi lebih serius ekoran banjir teruk akhir tahun 2021 dan usaha membaik pulih keseretakan menerusi tampalan turut dilakukan, namun ia bukan penyelesaian jangka masa panjang. Dia yang paling utama adalah crack ataupun retak lah. Retak dan mendapan tanah. Sebab kalau kendaraan rumah ni dia dekat dapur merata lah daripada atas sampai ke bawah. Memang whole area tu memang retak lah. Kita pun takut tiba-tiba nanti ada sinking hole ke apa kan. Risau jugalah. Kita minta dia datang betul tengok, buat balik, tengok balik foundation rumah kita pun semua dan supaya kita boleh duduk dalam keadaan selamat. Ahli Parlimen Petaling Jaya Lee Chen Chun turun padang bagi mengenal pasti keseriusan isu terbabit selain mengadakan mesyuarat dengan pihak yang terlibat. Kami juga telah pun menjemput pakar foundation untuk datang membuat tinjauan dan kami harap semua input ni dapat membantu penduduk sini untuk menyelesaikan isu mereka dan meringankan beban dan kerisauan, kebimbangan mereka. Baik, harga berpatutan dan pelbagai genre antara ditawarkan dalam Pesta Buku Antarabangsa PBA KL 2023 dan tawaran itu berjaya menarik minat pencinta buku dari pelbagai lapisan masyarakat. Ikuti laporan yang telah disediakan oleh Syazwani Samsul. Berlangsung selama 10 hari sehingga 4 Jun, penganjuran kali ke-40 itu menyasarkan 900,000 pengunjung, menghimpunkan 211 syarikat dan pempamer dalam industri buku. Ia memudahkan pengunjung membandingkan harga. Pesta buku ni, kita boleh pergi dapatkan banyak buku dengan harga yang murah. Lepas tu dapat promosi yang kau-kau punya. Lepas tu, lain macam kalau kita biasa nak pergi kedai, kita kena beli banyak buku, pergi banyak kedai kan. So kalau kat sini semua ada kat situ. Nak komik, nak buku Al-Quran pun ada. Senang lah kat sini macam-macam. Lepas tu kat sini pun senang kita nak jumpa penulis dia dengan dapat autograf semua. Datang dengan isteri dengan anak-anak untuk ke pesta buku ni lah. Kali ni pesta buku
ni nampak macam meriah lah kan. Ni so banyak benda yang kita lebih dapat lah daripada kat sini. Kita boleh tengok daripada buku kanak-kanak sehingga buku orang dewasa. Macam-macam lah. Macam-macam. Buku healing ada, bahasa Islam ada. Sebenarnya lebih kepada nak jumpa penulis je. Bagi para penerbit, peluang dimanfaatkan sepenuhnya untuk memperkenal karya baharu kepada umum. Platform Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ni adalah salah satu platform yang sangat bagus untuk semua penulis seluruh Malaysia untuk mempromosikan buku masing-masing. Hari ini kita tengok daripada pagi sampai sekarang orang tak putus-putus datang lah. So daripada segi fizikal kat sini memang kita berlingkat lebih tinggi lah. Dianjurkan bermula 10 pagi hingga 10 malam di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur PBAKL 2023 turut dilaksana secara hybrid bagi membolehkan pembelian secara dalam talian. Sebanyak 812 leruai disediakan dengan pelbagai genre ditawarkan sesuai untuk semua peringkat umur. Jadi jangan lepaskan peluang, ayo berkunjung ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023. Sazwani Samsu, RTM. Kemeriahan program Borneo Native Festival B&F di Pasar Seni Kuala Lumpur memberikan keceriaan kepada mereka yang tidak berkesempatan merayakan Pesta Keamatan dan Hari Gawai di kampung halaman. Laporannya bersama Aisyah Hisham. Pertandingan Ratu B&F merupakan acara kemuncak yang dinantikan pengunjung. Ia simbolik kepada pemilihan kumang gawai dan unduk ngadau pada sambutan Hari Gawai dan Tadau Keamatan. Yang membawa pakaian sekarang ini baju tradisional Kadazan Dusun basic dengan corak-corak yang basic yang memang tradisional Kadazan Dusun. Ini adalah pakaian kaum Iban. Okey, kalau dilihat daripada bawah ni, ini adalah puak kumbu. It's pakaian tradisional kaum Iban. Baju saya hari ini diinspirasikan oleh baju tradisi suku kaum Bajau Sempurna iaitu Alal Bimbang. Ukiran-ukiran yang terdapat pada baju ini adalah ukiran yang berasal daripada ukiran lebar iaitu mercu tanda suku kaum Bajau Sempurna. Acara ini menarik minat golongan belia untuk turut serta memeriahkan festival. Pemilihan pemenang dinilai pada kecantikan penampilan, keunikan pakaian serta kebijaksanaan peserta semasa menjawab soalan. Gelaran Ratu B&F 2023 menjadi milik peserta dari Kota Kinabalu, Grace Pang Ven Feng. Manakala Naib Johan, gadis dari Sempurna, Emera Azwa Emeraldi. Saya memang seharusnya diteruskan. Ini dapat pergiatkan lagi aktiviti-aktiviti kebudayaan dari Sabah dan Sarawak untuk kasih tahulah di Semenanjung yang kami ni ada ada budaya yang sangat-sangat kaya. Yes, and then boleh mempromosikan, menggalakkan orang lain join untuk mengetahui dengan lebih lagi kebudayaan kita ini. Saya setuju 100% untuk meneruskan program sebegini kerana ia banyak menarik minat golongan muda maupun yang tua untuk mengetahui dan mengenali keunikan dan keaslian kebudayaan dan kesenian yang terdapat di masyarakat seluruh Malaysia. Festival ini mampu memupuk rasa cinta dan bangga dalam kalangan generasi muda terhadap tradisi mereka sekaligus memartabat budaya nenek moyang. Program budaya seperti Borneo Native Festival ini merupakan satu platform terbaik untuk mendekati budaya Borneo yang unik dan istimewa ini. Dan dalam konteks masyarakat berbilang kaum di negara ini, meraihkan kerencaman budaya dan adat resam kaum-kaum lain akan memperkukuhkan lagi perpaduan dalam masyarakat. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Aisyah Hisham, RTM. Aktiviti
Kualiti penanaman mangga harum manis di Aman di Kedah akan diperluas bagi menampung permintaan domestik sekaligus menembusi pasaran antarabangsa. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, ketika ini keluasan mangga harum manis di Kedah sahaja sekitar 58 hektar iaitu bersamaan 13,261 pokok. Harum manis yang kini diusahakan di 7 daerah negeri berkenaan berjaya memasuki seluruh pasaran negara termasuk Sabah dan Sarawak. Dia dah mula merebak, cuma macam kita sebut tadi, kesesuaian cuaca. Di sini pihak kementerian, terutama sekali pihak Jabatan Pertanian akan beri nasihat. Macam kawasan yang kita kata kawasan sini memang panas. Mabak dia nak masak itu dia perlu masa panas yang tertentu. Barangkali pihak Jabatan Pertanian akan menasihatkan di mana tempat yang sesuai. Pertanian misalnya durian, orang tahu rauk antara tempat yang paling baik. Kan, tapi adakah harum manis sesuai di rauk? Itu kita kena lihat di sudut taburan hujan, cuaca, kepanasan dan sebagainya. Tapi dia sedang merebak. Dan tadi di antaranya nak buka besar di Bali. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri sesi libat urus bersama usahawan harum manis Kok Diang di Pusat Pengumpulan Ladang PPL Kampung Pida 3 Kok Diang, Kedah. Majlis Bandaraya Ipoh MBI bakal melaksanakan kempen tanpa beg plastik dan mengenakan caj penggunaan 20 sen pada Sabtu setiap minggu bermula 1 Jun ini. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin menerusi kenyataan berkata, keputusan pelaksanaan kempen itu bertujuan mengurangkan penggunaan beg plastik sekali guna dalam kalangan warga Ipoh khasnya dan masyarakat Perak amnya demi menjamin kelestarian alam sekitar. 1,378 premis terlibat dalam program berkenaan dan kutipan caj beg plastik itu akan dilaksanakan melalui pengeluaran syarat-syarat tambahan dalam lesen atau permit perniagaan. Kutipan caj 20 sen yang dikenakan akan diserahkan kepada MBI untuk digunakan bagi melaksanakan program-program kelestarian alam sekitar, pameran taklimat kepada pelajar sekolah dan masyarakat selain kempen Kitar Semula. Pendakwah Islam seharusnya sentiasa melengkapkan diri masing-masing dengan kemahiran dan ilmu agar dihormati dan menjadi contoh terbaik kepada masyarakat. Pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamnulai bertitah sebagai umat Islam masing-masing mempunyai tanggungjawab untuk berkongsi keindahan Islam sesama umat manusia. Usaha berterusan perlu dilakukan untuk meningkatkan lagi kefahaman mengenai agama Islam kepada masyarakat. Selain umat Islam juga perlu menjaga akidah dan melindunginya daripada sebarang anasir tidak baik. Tuanku Syed Faizuddin yang juga Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS bertitah demikian ketika berangkat merasmikan persidangan dakwah serantau kali ke-9 yang diadakan di Kangar. Persidangan yang dihadiri 200 peserta dari 40 negara ini dianjurkan dengan kerjasama Hidayah Center Foundation, My Guide Malaysia, Gabungan Dakwah Malaysia dan MAIPS. Penyatuan serta kebersamaan dalam kalangan rakyat Perlis berupaya memupuk semangat perpaduan. Pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamnulai bertitah rakyat negeri itu perlu ada jati diri, kasih sayang juga hormat menghormati termasuk meraihkan perbezaan pandangan. Usaha untuk memperkasakan perpaduan melalui pembangunan negara bangsa perlu dilaksanakan seawal usia kanak-kanak. Kita sebagai rakyat bermentaliti kelas pertama dalam segala tindakan yang ciptakan keharmonian seharusnya memperkasakan usaha bersama untuk memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang kukuh teras perpaduannya untuk generasi masa kini demi masa depan kelak. Baginda bertitah ketika merasmikan Majlis Perasmian Penutup Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Negeri Perlis sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-80 Tuanku Raja Perlis.
Jabatan Kesihatan Pahang mengeluarkan 6,750 notis kompaun bernilai lebih 1.5 juta ringgit bagi pelbagai kesalahan berkaitan merokok dalam operasi yang dijalankan sejak awal Januari hingga hari ini di seluruh negeri itu. Dan menerusi kenyataan pengarahnya, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata dalam operasi pada 26 dan 27 Mei di Kuantan, Temerloh dan Bentong sahaja pihaknya telah mengeluarkan 495 notis kompaun mengikut peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau PPKHT 2004 bernilai RM112,350. Kompaun dikeluarkan atas pelbagai kesalahan merokok di kawasan larangan merokok dan kegagalan pemilik premis memastikan tiada individu yang merokok. Atlet 400 meter negara Umar Osman bertekad untuk melakar kejutan positif pada penyertaan Sukan Asia 2022 di China September ini. Umar sebelum ini mencipta sensasi Sukan SEA 2023 apabila berjaya mencipta rekod baharu kebangsaan 46.34 saat dalam acara 400 meter. Jelas Umar tumpuannya adalah untuk melakukan catatan 46.17 saat pada tamasya di China nanti. Buat masa sekarang saya dalam fasa warm up sebab saya baru rehat 2 minggu. Jadi kejuaraan IPT ni jadi saya punya tempat untuk warm up lah. Dalam pada itu, beliau turut akui kejayaan pada Sukan SEA di Kemboja adalah hasil dorongan jurulatihnya. Aksi suku akhir Piala FA 2023. Pasukan Terengganu FC TFC menempa slot kesaingan separuh akhir kejohanan selepas meraih kemenangan bergaya di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak, Kuala Nerus semalam. Dalam saingan suku akhir tersebut, TFC menang dengan keputusan 4-2 menewaskan Kelantan FC. Gol awal TFC hadir menerusi Muhammad Azam Azmi Murad pada minit ke-17. Tuan rumah terus garang menambah jaringan kedua menerusi Ivan Mahmud pada minit ke-41. Gol ketiga TFC hadir pada minit ke-52 menerusi Suani Norde yang bijak mengelirukan pertahanan pasukan lawan. Pada minit ke-82, Syafiq Ismail mencetak namanya sebagai penjaring gol keempat untuk kemenangan TFC. Dalam pada itu, 2 gol Kelantan FC diraih menerusi Ismail Akinadi pada minit ke-45 dan pada minit ke-64. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih TFC Tomislav Stenbruckner melahirkan rasa gembira dan berpuas hati selepas skuadnya berjaya melangkah ke separuh akhir Piala FA, dan ini juga adalah 3 musim berturut-turut TFC layak ke pusingan tersebut. Jelas pengendali dari Croatia, pujian perlu diberikan kepada anak buahnya yang bermain bermati-matian untuk menghadiahkan kemenangan. Keputusan itu membolehkan TFC hanya selangkah untuk mengulangi pencapaian tahun lepas, layak ke perlawanan akhir dengan pemenang antara Sabah dan KL City FC menanti sang penyu pada separuh akhir. 3 match I can be satisfied because that moment is okay. We 2 matches in Super League, 4 points, and now win in that today matches in cup, and I have to be satisfied with that. Seorang warga emas berusia 64 tahun maut dalam kemalangan di Jalan Sri Perani, Lok Heng, Kota Tinggi, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Hussein Zamora ketika mengesahkan mengenai insiden turut memaklumkan anak mangsa yang memadu kereta terbabit selamat. Dan siasatan awal mendapati kemalangan berlaku selepas kenderaan yang dipandu anak mangsa hilang kawalan. Mangsa yang tersepit di tempat duduk penumpang hadapan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah, manakala pemandu kereta berumur 29 tahun hanya cedera ringan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengetahuan Jalan 1987.
Sambutan Hari Belia Negara 2023 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Port Dickson tanda penghargaan tertinggi kerajaan terhadap sumbangan belia kepada pembangunan negara. Acara seumpama itu dapat menyatukan golongan berkenaan tanpa mengira kaum dan bangsa. Laporannya bersama Amar Effendi Rahman. Pelbagai rerurai pameran dan produk industri kecil sederhana turut serta pada Hari Belia Negara kali ini. Dalam usaha memperkasa belia, 13 pecahan komuniti dilaksana yang menyasarkan penyertaan 25,000 orang. Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia, Muhammad Fazril Muhammad Saleh berkata, program itu juga platform belia membincangkan pelbagai isu pasca COVID-19. Kita memikirkan belia adalah aset bagi negara ini. Dalam masa yang sama, kita berdepan dengan pelbagai isu khasnya pasca COVID-19. Dan ini merupakan satu acara signifikan yang akan dapat membantu kita bersama memikirkan apakah kaedah dan cara untuk kita kembali bangkit setelah menghadapi pelbagai permasalahan ketika COVID-19, isu kesihatan, isu ekonomi dan belia antara golongan yang paling terjejas. Kira-kira 25,000 pengunjung dianggar hadir pada sambutan kali ini. Rata-rata pengunjung yang ditemui memberikan respon positif dengan penganjuran Hari Belia Negara. Hari ini saya rasa sangat meriah lah sebab Hari Belia ni saya rasa dia sebagai satu penghargaan untuk belia. Sebab hari ini memang saya rasa memang diwujudkan lah untuk belia-belia untuk memberi semangat kepada belia. Perasaan saya sangat happy sebab dapat tengok banyak booth, tengok orang ramai datang untuk memeriahkan lagi Hari Belia hari ini. Semoga belia-belia ni tahu apa yang tentang belia dan apa fungsi belia. Baik, masa melibatkan aksi Piala FA, Selangor FC turut mara kesaingan separuh akhir kejohanan selepas menewaskan Negeri Sembilan FC 3-1 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi malam tadi. Dalam aksi tersebut, tuan rumah terlebih dahulu mendapatkan jaringan menerusi Safwan Baharudin pada minit pertama permainan. Bagaimanapun, Selangor FC dapat menyamakan kedudukan satu sama pada minit ketiga menerusi Muhammad Mukhairi Ajmal Mahdi. Aksi bertambah sengit apabila NSFC dan Selangor FC masing-masing dilihat melakukan beberapa percubaan tepat. Bersambung babak kedua, Selangor yang merupakan juara Piala FA 5 kali menambah tekanan tuan rumah dengan gol kedua dan ketiga menerusi pemain import dari Brazil Yohandre Jose Orozco pada minit ke-60 dan 87. Menanti anak buah Cheng Ho di pentas separuh akhir adalah antara juara bertahan Johor Darul Takzim JDT dan Penang FC yang akan membuat perhitungan pada aksi suku akhir di Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri Johor malam ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih Selangor FC Tan Cheng Ho menyifatkan aksi malam tadi sebagai satu perlawanan sengit menentang pasukan tuan rumah NSFC. Ya, satu persembahan dan juga satu perlawanan yang agak sengit untuk kita lah kerana disebabkan dibolosi gol yang minit pertama sedikit banyak menjejaskan keyakinan pasukan dan juga kelancaran bermain di separuh masa yang pertama, tetapi mentaliti yang ditunjukkan pada setiap pemain dalam babak yang kedua memang cukup baik dan cukup very committed setiap minit dalam perlawanan yang separuh masa kedua. Pertama, memang dirujuk kepada Kebahdulian Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Dan Yang Pertuan Agong memberi pandangan supaya semua keputusan harus terikat dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu. Iaitu Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung dan kelonggaran diberi di Sabah dan Sarawak. Jadi tidak timbul sama sekali soal tidak dirujuk. Pendirian kerajaan hari ini dalam Keputusan Jemaah Menteri memperaku keputusan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja Melayu.
Satu, nama Allah tidak boleh digunakan di semenanjung Tanah Melayu. Kedua, kelonggaran diberikan dengan syarat-syarat untuk Sabah dan Sarawak. Dan inilah yang keputusan dibuat yang menyebabkan tidak ada rayuan dalam kes pentadbiran, iaitu dalam keputusan hakim ini keputusan pentadbiran dan bukan keputusan theological. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.